Hai, anda akan ditemani saya Denny Azmin dalam Buletin MFL pada minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar penyokong-penyokong bola sepak tanah air, terutamanya peminat pasukan dalam saingan Liga Malaysia. Berjumpa lagi kita pada edisi keempat Buletin MFL, dan dengan sudah tentu pada minggu ini kami akan memaparkan betapa sengitnya saingan dalam CME Liga Super dan juga Liga Premier pada minggu lalu. Kita sudah tahu pasukan Johor Darul Takzim kini berada di landasan terbaik untuk bergelar juara, sementara dalam saingan Liga Premier, Pulau Pinang nampaknya menjadi calon favourite untuk bergelar juara selepas berjaya mendapatkan kemenangan berharga ke atas pasukan Kuala Lumpur. Namun tidak boleh lupakan saingan tempat kedua CME Liga Super juga tidak kurang rancaknya dengan pasukan Kedah semakin konsisten, manakala pasukan Perak akhirnya menemui rentak kemenangan dalam dua aksi terakhir. Tetapi bagaimana pasukan UiTM FC dan juga Melaka yang nampaknya masih berpeluang jika mereka berjaya memenangi 3 aksi terakhir dalam saingan Liga. Jadi apa kata kita saksikan laporan ini. Safawi Rashid meledak 2 jaringan dalam perlawanan ini, salah satunya menerusi sepakan penalti pada minit 49 sebelum Diogo dan Gonzalo Cabrera menambah 2 lagi jaringan. Bintang muda JDT Ramadan Saifullah terus cemerlang apabila berjaya hasilkan 2 jaringan pada minit 72 dan 75. Gol sagu hati Rufino Segovia pada minit 81 belum cukup untuk menghalang JDT meraih kemenangan selesa 6-1 di Stadium Sultan Ibrahim. Dalam liga, yang penting adalah 3 point, okey, dan kedua adalah jaringan, membuat kita mata perbezaan mata antara tim lain. Okey, bonus bagi kita bila kita menjaringkan gol yang banyak, sebab kita 3 point tapi bagi saya berapa gol sekalipun yang kita dapat, ialah bonus bagi kita lah. Yang penting 3 point dalam liga. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Perak terus buatkan PDRM kempunan tanpa sebarang kemenangan pada musim ini melalui kemenangan 2-0. Penyerang tempatan Syarif Fikri membuka tirai jaringan pada minit 55 sebelum Leandro Dos Santos menggandakan kedudukan pada minit 87. Absolutely, that's what he's there for. Good goal for him, and great goal by Leo, great set play. And look, at the end of the day, we controlled the game for 90 minutes, but it wasn't easy. PDRM gave everything that they have, and especially the ground being so heavy. But at the end of the day, the players played really, really well, and very happy with the 3 points. Aksi di Stadium UiTM Shah Alam juga tidak kurang menariknya apabila UiTM FC menang dalam pertemuan penuh sengit ke atas Terengganu FC 2-1. Ketua pasukan Victor Nironal muncul wira UiTM FC melalui gol pada minit 60 dan mereka berjaya pertahankan kedudukan itu biarpun pemain pertahanan Kuzaimi PE dibuang padang pada minit 70. Yeah, for us it's like every game is like the last game. We give everything, we fight, and a lot of the players, last year they were in second division. We came here. A lot of people did not expect us to do that good, so every game is like a little final for us. And you can see at the end of the game, everyone is exhausted, on the floor, happy. So that's great feeling. Today, we had to get 3 points, and we didn't do that. We're still in the running for second place, but we're not in the driving seat. We're relying on other teams to lose games. And also we've got to win 3 games, so it's slipping away, but we never give up and we've still got a chance. Sementara itu, Pulau Pinang meraih kemenangan berharga ke atas pencabar terdekat Liga Premier Kuala Lumpur menerusi putusan 2-1 sekaligus mengesahkan tempat mereka di saingan CME Liga Super pada musim depan. Hendrik Dos Santos meletakkan Pulau Pinang di depan pada minit 45, tetapi pasukan pelawat berjaya bangkit melalui Indra Putra Mahyudin yang menyamakan kedudukan pada minit 71. Namun ketika perlawanan dijangka akan berakhir dengan keputusan seri, Rafael Vitor muncul wira Pulau Pinang menerusi gol kemenangan pada masa kecederaan untuk memastikan mereka kini selesa bergelar pendahulu di tangga teratas. Dalam pada itu, aksi membabitkan pasukan Kedah dan Sabah
di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras turut mendapat perhatian daripada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan yang memantau bagaimana prosedur operasi standard SOP dalam perlawanan berkenaan. Nyata beliau berpuas hati dengan komitmen yang diberikan oleh semua pihak bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dibendung bersama. Kenyataan itu disuarakan selepas beliau mendapat laporan pengelolaan Peluang Liga Malaysia serta turut sendiri turun padang memantau pematuhan SOP. Justru Datuk Seri Rizal Marikan berharap semua pihak terus bekerjasama bagi memastikan kelancaran Liga Malaysia sekaligus memberi keyakinan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk beralih ke fasa yang seterusnya bagi membenarkan kehadiran penyokong ke stadium. Alhamdulillah saya dapat lihat bahawa pematuhan dan juga apa yang telah ditetapkan dalam SOP hari ini dilaksanakan dengan baik dalam perlawanan di antara Kedah dan Sabah pada hari ini, dan saya pun dah dapat makluman dalam perlawanan-perlawanan yang lain dengan pematuhan penjarakan sosial, dengan SOP, dengan kata pendaftaran sebelum memasuki, dan saya berharap bahawa ini berterusan dan insya-Allah kan kalau perkembangan ini berlaku dalam bentuk yang positif. Sebab kita ada lagi fasa 5, fasa 6. Sekarang ni kita baru fasa 4. Fasa 4 iaitu membenarkan untuk mengadakan pertandingan domestik tanpa kehadiran penonton. Jadi kalau benar, kalau ini dapat dilakukan dengan baik, dapat kita yakinkan pihak kerajaan, MKN, KKM, mungkin kita akan move to another fasa. Tapi I don't want to preempt that yet. Jadi saya harap pematuhan, compliance to this SOP itu strictly adhered, and then to avoid any possible occurrence of COVID-19 punya pandemic. So for now I'm satisfied, fully satisfied. Baiklah, untuk segmen ketiga, apa kata kita mendengar komen dan juga pandangan peminat di dalam laman media sosial Facebook dan juga Instagram Malaysian Football League MFL yang begitu banyak membicarakan mengenai kejayaan pasukan JDT yang menang selesa ke atas pasukan Selangor. Selain tidak dilupakan bagaimana Kedah yang sekarang ini tampak semakin cemerlang di bawah sentuhan jurulatih Aidil Syahrin Sahab. Pandangan pertama kita dengar daripada Jamaluddin Dins, di mana dia berkata hanya tinggal satu kemenangan saja lagi untuk menobatkan JDT juara CMB Liga Super buat kali ke-7 berturut-turut. Namun semuanya itu juga bergantung kepada bagaimana keputusan Kedah dalam 3 aksi terakhir nanti. Manakala untuk pandangan kedua kita memilih daripada Tok Su. Tahniah Kedah terus kekalkan momentum permainan serta mampu memberi saingan dalam kancah Liga M. Jika mampu jadi saingan JDT dalam Liga M, pastinya mampu galas selaku wakil negara dalam kancah AFC 2021. Itu merupakan pandangan daripada Tok Su. Manakala daripada Instagram Malaysian Football League, Iram Asri juga stres aku tengok Kedah, Perak dan juga UiTM memang berebut tu. Sambil ada respon daripada Jalan Teguris, saingan AFC Cup memang best, tapi paling mengejutkan UiTM FC yang baru masuk Liga Super. Baiklah, itu untuk merupakan saingan CMB Liga Super. Bagaimana pula dengan Liga Premier, di mana kita mengambil pandangan daripada Razman Abdul Rahim, di mana beliau berkata Haria Penang Haria harap bakal juara Liga Premier, dah lama angkat cup. Mungkin dia kata dah lama tak angkat cup sebenarnya. Manakala seorang lagi daripada Zamri Perak, beliau nampaknya antara yang suka memberi komen di dalam laman Facebook Malaysia Football League ini. Biarpun tewas, peluang belum tutup buat Kuala Lumpur dan Pulau Pinang tak boleh slip up dalam baki yang ada. Bagi segmen terakhir, apa kata kita lihat jadual membabitkan 12 pasukan CIMB Liga Super serta 12 Liga Premier pada minggu ini serta kedudukan pasukan masing-masing selepas 8 perlawanan. Antara pertemuan yang menarik perhatian pada minggu ini adalah pertembungan antara pasukan PJCT FC dan juga JDT di Stadium PPJ pada 25 September ini. Selain itu, pertemuan Pahang dan Kedah di Darul Makmur pada 26 September diikuti Selangor dan juga UiTM FC pada hari yang sama. Ini pula merupakan kedudukan CIMB Liga Super pada masa ini, dengan Johor Darul Takzim selesa berada tengah teratas dengan memungut 22 mata, dengan pasukan Kedah dilihat antara satu-satunya pasukan yang masih mampu mencabar kedudukan Johor Darul Takzim selepas memungut 16 mata dari 8 perlawanan.
Bagi aksi Liga Premier pada minggu ini, sudah tentu prestasi Pulau Pinang akan diperhatikan dengan penuh minat oleh pasukan Kuala Lumpur apabila skuad Harimau Kumbang itu akan turun ke Stadium Majlis Bandaran Selayang pada 26 September ini untuk berdepan UKM FC. Kuala Lumpur pula sebelum itu akan menerima kunjungan Selangor 2 di Stadium Bola Kuala Lumpur pada Jumaat. Ini pula merupakan kedudukan Liga Premier pada masa ini dengan Pulau Pinang masih kekal tengah teratas dengan rekod tanpa kalah apabila memungut 20 mata dari 8 perlawanan, diikuti Kuala Lumpur 17 mata. Jadi, jika anda mempunyai sebarang komen atau pandangan, anda boleh berikannya di laman Facebook rasmi kami iaitu di Malaysian Football League. Sementara IG rasmi kami di MFL_MY. Serta jangan lupa ikuti perkembangan Muktahir di laman web rasmi kami iaitu www.malaysianfootballleague.com. Jadi, setakat ini saja pertemuan kita pada minggu ini. Jangan lupa temu janji anda untuk terus bersama kami untuk ikuti secara langsung di Unify TV, YouTube Unify TV dan juga MyKujo bagi aksi Liga Premier. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.